Nama saya Muhammad Syed Afiq bin Safizan dan saya akan membentangkan mengenai pengenalan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Nama yang diberikan adalah Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad II. Beliau telah diberikan gelaran Al-Fat sempena kejayaannya membuka Konstantinopel. Beliau telah dinaikkan takhta sebagai Sultan pada umur 19 tahun. Beliau telah menggantikan tempat bapanya iaitu Sultan Murad. Sultan Muhammad Al-Fatih juga sangat berpegang teguh pada hadis Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepadanya, Konstantinopel akan ditahluki oleh tentera Islam. Rajanya sebaik-baik raja dan tenteranya sebaik-baik tentera. Sultan Muhammad Al-Fatih juga tekun dalam mempelajari pelbagai ilmu untuk mengawal Konstantinopel. Antara ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh Sultan Muhammad II iaitu bahasa, fizik, matematik dan kimia dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Irfan Nur Rahman bin Muhammad Sufyan akan berkongsi tentang kehidupan awal Sultan Muhammad Al-Fatih ketika baginda masih muda. Yang mana baginda ini, Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang yang nakal dan tidak mudah menerima pelajaran daripada sang gurunya. Meskipun Sultan Muhammad Al-Fatih ini seorang yang cerdas, baginda juga bersikap manja dan tidak taat kepada semua guru-gurunya. Oleh itu, ayahanda baginda Sultan Mahmud membuat keputusan untuk memilih seorang guru yang tegas iaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani untuk mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih. Dikisahkan bahawa pada suatu hari Syekh Ahmad ini bertemu dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dan beliau memukul dengan sebatang kayu. Meskipun baginda tidak melakukan apa-apa kesalahan, ini bagi mendidik baginda menjadi seorang pemimpin yang adil. Dikatakan bahawa ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masih bayi lagi, baginda telah diberikan tanda-tanda akan menjadi seorang pemimpin yang akan membebaskan kota Konstantinopel. Oleh itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ini diberikan didikan yang intensif dengan tegas dan disiplin yang tinggi pada usianya yang masih muda, bagi mempersiapkan baginda untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Uthmaniyah. Baginda juga dikirim ke sebuah kota yang bernama Amasya untuk menjadi pemimpin dan mendapatkan pengalaman di kota tersebut pada usianya yang muda iaitu 11 tahun. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Chua Chen Yi dari kumpulan 4. Okey, saya bertugas membuat pembentangan bahagian kehidupan remaja Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenali Muhammad II. Pada pendapat saya, remaja bermaksud seseorang yang sudah mencapai kematangan. Remaja merupakan peringkat yang perlu mengalami banyak pengalaman. Oleh yang demikian, remaja perlu menerima pendidikan yang cukup. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II ialah seorang pemimpin empayar Umayyah. Baginda mendapat pendidikan pada peringkat remajanya untuk membolehkannya melayan memerintah sebuah empayar. Syekh Syamsuddin Al-Wali merupakan guru Muhammad II. Ia mengajar bidang akademik dan ilmu peperangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Pengetahuan Syekh Syamsuddin cukup meluas dalam berbagai bidang. Dalam bidang akademik, Sultan Muhammad Al-Fatih mahir bertutur dalam 7 bahasa iaitu bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Parsi, bahasa Greek, bahasa Serbia dan bahasa Latin. Inilah telah membantu baginda boleh membuat bertutur dengan pemimpin dari negara lain tanpa ketidakfahaman bahasa lain. Oleh sebab itu, baginda mempunyai berkomunikasi yang baik dan percanggahan antara negara lain tidak akan berlaku.
Selanjutnya, dalam bidang peperangan, baginda diajar teknik peperangan seperti strategi, memanah dan menunggang kuda. Sultan Muhammad Al-Fatih perlu mahir dalam bidang ini supaya dia mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapat kejayaan dan kemenangan dalam peperangan. Sultan Murad II merupakan ayah Muhammad II. Baginda memberi pendidikan yang cukup dan mengajar bidang pemerintah. Dalam bidang ilmu pemerintah, mereka bersulur ke Pulau Malaysia. Sultan Murad II telah melantik Muhammad II yang masih berusia 12 tahun menjadi seorang khalifah. Pada masa itu, Muhammad II telah mahir dan matang dalam menangani tipu daya musuh. Inilah merupakan kehidupan remaja Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang idola Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai 3 idola utama, iaitu Nabi Muhammad SAW, bapanya Sultan Murad dan ibunya Humahatun. Nabi Muhammad SAW, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadikan Nabi Muhammad SAW kerana baginda Rasulullah sangat bijak dalam mengatur strategi peperangan. Oleh itu, Sultan Muhammad Al-Fatih sentiasa merujuk dan mengikut strategi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya, Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan tentera-tenteranya agar menggunakan jalan yang tidak pernah dilalui orang ketika menuju ke medan perang bagi mengelirukan pihak musuh. Seterusnya, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menjadikan bapanya Sultan Murad sebagai idola dalam hidupnya. Hal ini kerana bapanya telah menjadikan Al-Quran sebagai asas utama dalam kehidupan yang membuatkan Sultan Muhammad Al-Fatih terinspirasi. Kerana penjanaan integriti seseorang terhasil dengan konsep dosa dan pahala yang diterangkan dalam Al-Quran, yang mana menjadi asas kepada syariat sunatullah. Beliau juga mengidolakan ayahnya kerana Sultan Murad amat mementingkan akidah dan pendidikan anaknya. Seterusnya, Sultan Muhammad Al-Fatih turut menjadikan ibunya Humahatun sebagai idola kerana ibunya mempunyai falsafah yang sangat bagus, iaitu wawasan yang jelas dalam diri. Sehingga beliau dewasa, Sultan Muhammad Al-Fatih masih menggunakan falsafah tersebut sehingga berjaya menawan kota Konstantinopel. Dari kecil lagi, ibunya telah menanamkan falsafah tersebut dalam diri Sultan Muhammad Al-Fatih sehinggakan beliau dapat menjadi antara pemimpin terhebat dalam tamadun Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Angeline. Saya nak membentangkan mengenai garis masa penting, iaitu penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada April 1453 Masehi. Pasukan Umayyad di bawah pemimpin Al-Fatih berjumlah 15,000 pasukan dengan sejantar-sejantar raksasa seperti meriam, basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selain itu, pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanjung Emas. Pertempuran bawah tanah dilakukan melalui pengalian terowongan dari pasukan Umayyad untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Terusnya, penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu. Akhirnya, pasukan Muslim masih belum mampu menerus atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Seterusnya, saya Muhammad Izzazuddin bin Muhammad Zehan bernombor matriks D02110065 akan meneruskan pembentangan mengenai penaklukan kota Konstantinopel. Seperti yang telah diberitahu, sistem pertahanan di kota Konstantinopel masih tidak berjaya dilumpuhkan oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak mudah untuk mengaku kalah. Jadi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengarahkan tentera menggerakkan lebih kurang 70 buah kapal melalui jalan darat. Jalan tersebut telah diletakkan kayu balak yang disaluti minyak bagi memudahkan pengalihan kapal untuk memasuki Selat Bosphorus. Perkara ini telah memerajatkan musuh kerana melihat lebih kurang 70 buah kapal tentera Sultan Muhammad Al-Fatih telah memasuki Selat Bosphorus dan melakukan serangan balas terhadap kerajaan Byzantium.
Akhirnya, tepat pada tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel dapat ditakluk oleh tentera Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Disebabkan penaklukan ini, nama Konstantinopel telah ditukar kepada Islamun ataupun yang terkini iaitu Istanbul, yang membawa maksud Islam secara keseluruhan, dan gereja besar Sheikh Sofia ditukar kepada Masjid Hagia Sophia. Saya Dr. Aminti Osman, nombor matriks D022110199. Saya akan menekankan tentang jasa dan semangat Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah beliau berjaya menakluki kota Konstantinopel, beliau menekankan nama Konstantinopolis kepada Konstantini. Beliau juga berusaha menjadi pemimpin yang baik serta mendidik bala tenteranya dan rakyatnya menjadi sebaik-baik pengikut. Seterusnya, baginda sendiri bersama-sama rakyatnya mengangkat batu dan pasir semasa membina benteng rumah Lihisari. Beliau juga menyediakan segala kelengkapan dan keperluan yang penting untuk menaklukki kota itu. Dalam bidang pendidikan pula, beliau menubuhkan sekolah dan institusi keilmuan di setiap wilayah serta menyediakan beasiswa kepada mereka. Dalam bidang pemerintahan pula, beliau telah membentuk satu jabatan bagi tujuan mengubah undang-undang yang disebutkan nama. Dalam bidang perdagangan dan perindustrian pula, beliau meletakkan pelbagai prasarana dan infrastruktur. Beliau juga telah membangunkan laluan perdagangan di Bandar Venice.